Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada ahli panel dan sidang hadirin yang mengeluarkan masa untuk menghadiri forum pada petang ini. Oleh sebab pandemik COVID-19, terpaksalah kita harus mengadakan forum secara maya. Saya Lim Yu Ming sebagai moderator pada hari ini akan memulakan perbincangan tentang tajuknya Rukun Negara bersama ahli-ahli panel yang begitu profesional dan aktif dalam bidang masing-masing. Jadi, sebelum kita mulakan forum petang ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli panel kita. Yang pertama, Profesor Tan Zhi Tian. Apa khabar, Profesor? Ya, saya kabar baik, saudara moderator. Terima kasih, saudara moderator. Sama-sama, selamat datang ke forum kita pada hari ini. Ahli panel kita yang kedua pula, Ahli Dewan Negara Tan Ke Ying. Apa khabar, Jack? Selamat sejahtera moderator, saya dalam keadaan baik. Terima kasih moderator. Dan ahli panel kita yang ketiga iaitu Inspektor Liu Wei Han. Selamat datang, Inspektor. Apa khabar? Kabar baik saudara. Saudara moderator sihat hari ini? Sihat saudara, terima kasih. Berada di platform forum ini tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang keempat, Ahli Dewan Rakyat Sri Ranjani. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Selamat sejahtera kepada saudara moderator, saya baik. Pada hari ini akan saya bersama ahli-ahli panel untuk menelusuri tajuk forum kita iaitu Rukun Negara. Seperti yang kita sedia maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum. Saya boleh nyatakan dengan yakin bahawa situasi ini adalah istimewa di seluruh pelosok dunia. Keadaan ini boleh diwujudkan adalah disebabkan kerana sejarah kita yang telah banyak kali dijajah oleh negara asing dan dieksploitasi oleh penjajah. Pada masa itu, setiap individu di tanah Melayu boleh bersatu padu untuk menghalau penjajah daripada tanah Melayu serta pembangunan negara Malaysia. Tapi selepas kemerdekaan Malaysia, masalah seperti perbezaan agama dan budaya, pertelingkahan parti politik serta jurang ekonomi antara kaum telah timbul seperti cendawan selepas hujan dan akhir sekali menjurus kepada peristiwa 13 Mei. Jadi, Rukun Negara telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Malaysia Negara sebagai ideologi kebangsaan Malaysia. Sebelum saya menimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada ahli panel pertama ialah, apakah sebenarnya pengertian Rukun Negara? Apakah isi kandungan dalam Rukun Negara? Bagaimana isi kandungan dalam Rukun Negara boleh direalisasikan dalam negara kita? Oleh itu, bagi menjawab persoalan-persoalan yang telah saya kemukakan, saya mengalu-alukan ahli panel pertama kita iaitu Profesor Zhi Tian untuk memulakan forum kita pada hari ini dengan menjelaskan pengertian Rukun Negara dan isi kandungan dalamnya. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi yang cantik boleh berdiri. Rukun Negara merupakan sesuatu ideologi kebangsaan Malaysia, yaitu falsafah pembinaan negara Malaysia. Rukun Negara ini telah menekankan prinsip-prinsip yang penting, yaitu kepercayaan kepada Tuhan, ketaatan undang-undang, kesetiaan kepada raja dan negara, dan keluhuran perlembagaan serta kesopanan dan kesusilaan. Kelima-lima prinsip ini telah menjadi prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai murni dan norma-norma sosial yang mengandungi semua aspek kehidupan bernegara. Rukun Negara ini dibentuk adalah tindak balas kerajaan Malaysia terhadap insiden 513. Pada masa itu telah berlaku peristiwa rusuhan kaum yang telah menggugurkan kedudukan keharmonian Malaysia. Oleh itu, ideologi ini dibentuk untuk membangkitkan semangat perbantuan antara rakyat. Tambahan pula, ideologi ini diubah di bawah Magelang, yaitu Majlis Gerakan Negara yang di bawah pimpinan Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Razak Husin.
Majlis Gerakan Negara ini merupakan sesuatu badan yang bertanggungjawab untuk menangani isu-isu pembinaan semula Persatuan Malaysia. Di bawah Undang-Undang Darurat yang ditawarkan pada 29 Januari 1970, pengarah Magelang menubuhkan Majlis Perundingan Negara. Semasa mesyuarat pertama MPN yang dipengerusi oleh pengarah Magelang, kata sepakat untuk mencipta suatu ideologi negara telah dicetuskan. Pada Hari Kebangsaan, deklarasi ini diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat dengan tujuan untuk membangun sebuah negara menjadi kuat dan bersatu. Rukun negara dibentuk dengan banyak tujuan. Antara salah satu tujuan utama ialah membentuk persatuan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara telah menekankan kunci kepada keharmonian dan persatuan kaum demi kejayaan dan kestabilan negara. Rukun negara ini dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah untuk menggariskan maklumat masyarakat Malaysia yang akan dibentuk, termasuklah mencapai tahap persatuan yang lebih tinggi dari seluruh masyarakat, menegakkan gaya hidup demokratik, mewujudkan masyarakat yang adil, di mana kemakmuran negara dapat dinikmati secara adil dan seksama. Membentuk status sikap liberal terhadap tradisi budaya yang kaya serta berbagai model dan membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Manakala bahagian kedua pula menggariskan 5 prinsip rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini diletak pada prinsip pertama daripada 5 prinsip adalah asas kehidupan beragama, merupakan prinsip yang amat penting dalam kehidupan kita. Sebarang ideologi atau ajaran yang menolak kepercayaan kepada Tuhan tidak akan mendapat tempat di negara ini. Contohnya fahaman komunis. Hal ini kerana agama telah menjadi elemen yang penting dalam membentukkan kerohanian. Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang di bawah Perkara 11 telah menyatakan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuni dan mengamalkan agama yang tertakluk kepada fasa 4. Setiap kumpulan agama berhak untuk menguruskan hal ehwal agama sendiri, memperoleh dan mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya. Perkara ini telah memperolehkan rakyat Malaysia yang berbagai kaum boleh menganuti agama masing-masing dengan bebas. Rakyat Malaysia terdiri 3 kaum yang utama, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina yang mempunyai kepercayaan masing-masing. Walaupun setiap rakyat Malaysia mengamalkan agama yang berbeza, tetapi setiap penganut agama ini haruslah menjadi agama masing-masing sebagai asas membentuk keharmonian dan persatuan dan bukanlah menggunakan agama sebagai alat untuk menimbulkan kebencian dan menyebabkan perbalahan kaum. Selain itu, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan. Ini telah jelas bahawa maksud raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat di negara kita. Dalam Perkara 32 yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan telah jelas menyebut bahawa Yang di-Pertuan Agong merupakan ketua negara bagi persekutuan dan diberi keutamaan daripada segala orang di dalam persekutuan. Bagi Perkara 44 pula telah menyatakan Yang di-Pertuan Agong adalah sebahagian daripada komponen yang membina negara ini. Oleh itu, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara telah menjadi faktor penting dan hendaklah dipegang oleh setiap rakyat Malaysia kerana rakyat yang setia dan patuh kepada raja dapat memajukan negara serta tidak akan berlaku kes mengkhianati negara serta memberi negara lain untuk menjajah negara kita. Setiap warga negara mestinya benar-benar setia, jujur dan ikhlas kepada raja dan negara. Di samping itu, prinsip yang ketiga ialah kehuluan perlembagaan. Perlembagaan Malaysia secara rasminya Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang tertinggi dan mengandungi 183 perkara yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah kerajaan. Ia merupakan dokumen rasmi dan di dalam terkandung segala peraturan dan prinsip sebagai bantuan kepada kerajaan untuk melaksanakan kekuasaannya dan mentadbir negara. Keluhuran perlembagaan berasuk keagungan dan
ketinggian undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Ketinggian perlembagaan dapat dilihat di mana perlembagaan Malaysia mengatasi yang di-Pertuan Agong, Parlimen, Jemaah Menteri dan Mahkamah. Hal ini bermaksud yang di-Pertuan Agong tertakut kepada perlembagaan dan Parlimen juga memperoleh kuasa daripada perlembagaan. Perlembagaan amat penting dalam sesebuah negara kerana ia dapat menjamin kestabilan negara dengan menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya. Selain itu, perlembagaan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi rakyat Malaysia agar kita tidak berlaku perselisihan faham dan mencetuskan rusuhan kaum antara satu sama lain. Selain itu, perlembagaan telah memberi kedudukan yang taraf yang sama kepada rakyat dengan di sisi undang-undang. Oleh itu, perlembagaan ini telah menjadi asas penting untuk menjamin keamanan kerjasama, kesepakatan, dan keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Seterusnya, prinsip yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Tidak dapat dinafikan bahawa setiap negara mempunyai undang-undang untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, tenteram, stabil dan makmur. Justru, kedaulatan undang-undang menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan kerancangan undang-undang. Kedaulatan undang-undang bermakna kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhi undang-undang yang digubah. Kedaulatan undang-undang juga bermaksud bahawa setiap warga negara adalah sama taraf di sisi undang-undang tanpa mengenal bangsa, janita atau status sosial. Oleh itu, kehadiran menjadi elemen yang penting untuk menjadi kedaulatan undang-undang. Kuasa dalam konteks undang-undang adalah merujuk kepada autoriti perundangan yang paling tinggi, yaitu perlembagaan negara. Manakala undang-undang ini ditegakkan dan dijamin oleh badan kehakiman yang bebas dan berwibawa. Selain itu, kedaulatan undang-undang ini adalah penting untuk menjamin kebebasan asasi semua rakyat Malaysia. Namun, kebebasan asasi tidak bermaksud kita bebas melakukan apa sahaja yang akan melanggarkan undang-undang. Yang akhir sekali, yaitu prinsip kelima, yaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang. Selain itu, prinsip ini juga berkaitan rapat dengan nilai-nilai moral dan akhlak murni masyarakat dan harus dipupuk dalam kalangan masyarakat sejak kecil lagi. Prinsip ini juga hendaklah menjadi bantuan masyarakat dalam kehidupan agar tingkah laku sosial sentiasa terpelihara dan dapat membentuk sebuah negara yang bertamadun kerana negara bertamadun adalah berasaskan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni seperti bersopan santun dan bertata susila amat penting dan hendaklah diamalkan dalam kalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berbilang kaum. Setiap kaum hendaklah menghormati orang lain dengan mengawal diri daripada tidak menyentuh isu-isu sensitif kaum lain, seperti kepercayaan, agama, bahasa dan budaya. Kesimpulannya, kelima-lima prinsip ini wajib dipegang oleh setiap warga negara sepanjang hayat. Rakyat Malaysia hendaklah bertanggungjawab mematuhi prinsip-prinsip ini dan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai teras dan landasan hidup bermasyarakat. Hal ini dilakukan supaya dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu, bermuhibah tanpa menghina kaum, peduli, cinta akan negara serta bersikap saling menghormati. Masyarakat yang bersatu padu dapat sentiasa menyokong kerajaan dan dapat membantu negara menuju ke arah yang maju dan sistem pemerintahan negara yang bersifat liberal dan demokratik. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penerangan daripada ahli panel pertama, Profesor Tan Zhi Tian. Sebentar tadi, panel pertama ada menyatakan bahawa kelima-lima prinsip wajib dipegang oleh setiap warga negara sepanjang hayat. Oleh itu, saya ingin menanyakan persoalan yang seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Apakah manfaat yang boleh kita dapat sebagai seorang rakyat Malaysia ataupun dalam erti kata yang lain? Apakah kepentingan rukun negara kepada negara kita? Dipersilakan Cik Tan Ke Ying. Pepatah Melayu sentiasa berkata, bersatu teguh, bercerai roboh.
Pembentukan rukun negara dapat dijadikan sebagai asas perpaduan di negara kita. Rukun negara menjadi tongkat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Dengan matlamatnya, setiap rakyat Malaysia patut menyedari, menerima dan memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya di negara ini adalah satu rahmat yang perlu dihargai. Sebaliknya, bukan satu elemen yang memburukkan negara kita. Prinsip yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang membolehkan masyarakat mementingkan kepelbagaian kaum dan budaya serta pegangan agama yang berbeza di negara kita. Misalnya, berbuat baik arahan Tuhan Allah mengizinkan umatnya untuk menjalinkan kerjasama dan berbuat baik kepada orang yang berlainan akidah sekalipun, dan amat jelas Islam menolak prinsip yang tidak toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Allah menciptakan umat manusia bagi menghuni seluruh permukaan bumi dengan berbagai macam suku bangsa, ras, agama serta etnik. Oleh itu, dengan mematuhi prinsip pertama dalam rukun negara, setiap bangsa dan agama mampu menerima dan menghormati pegangan agama masing-masing dan hidup bersatu padu di bawah payung keharmonian. Seterusnya, prinsip kedua yakni keluhuran perlembagaan juga dapat memupuk kesepakatan antara kaum. Perlembagaan persekutuan di Kuba berasaskan permufakatan antara kaum. Dengan mengimplementasikan rukun negara, semua rakyat telah bersetuju kontrak sosial yang diamalkan. Menerusi kontrak sosial, orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan khas orang Melayu dari segi pendidikan, pentadbiran dan lain-lain, dengan diberikan syarat orang bukan Melayu diberi hak kewarganegaraan yang longgar berasaskan prinsip jus soli. Orang Melayu baru diperuntukkan dalam perlembagaan mengenai agama Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walau bagaimanapun, perlembagaan juga memperuntukkan bahawa agama lain masih bebas diamalkan dan bahasa lain juga boleh digunakan. Lebih-lebih lagi, faktor bahasa kebangsaan juga memainkan peranan penting dalam memperikatkan silaturahim antara kaum. Bak kata pepatah, telur disesangka, pecah satu, pecah semua. Untuk mengelakkan kewujudan perselisihan faham antara kaum yang berlainan, perlembagaan menetapkan semua rakyat mesti belajar bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan di sekolah rendah dan menengah, agar komunikasi yang berkesan dapat dicapai walaupun berbeza kaum. Hal ini dibuktikan bahawa pentingnya rukun negara dihayati supaya tidak menimbul sebarang pertelingkahan antara pelbagai etnik di Malaysia. Tegasnya, perpaduan negara adalah unsur yang dititik beratkan dalam penyusunan setiap strategi pembangunan negara supaya ia mampu mengekatkan kemerdekaan dan kedaulatan sebuah negara. Dengan memiliki perpaduan yang kukuh, tahap pencapaian ekonomi negara dapat dipertingkatkan. Secara langsungnya, taraf hidup rakyat juga akan meningkat di samping mewujudkan suasana politik yang stabil. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Dr. Halimat Muhammad Siddiq berkata, prinsip rukun negara yang berteraskan nilai keamanan, perpaduan dan keharmonian juga perlu dipupuk dalam hati dan minda, terutamanya dalam kalangan anak-anak muda, supaya Malaysia terus maju dari segi sosial serta ekonomi. Intihannya, rukun negara berperanan penting dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat. Mengikat dari perspektif lain, manfaat rukun negara ialah membentuk masyarakat yang berhema tinggi. Amalan budi bahasa dapat disemerakkan seperti yang tercatat dalam prinsip yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini bermakna bahawa rakyat Malaysia harus bertolak ansur, bertimbang rasa, bersopan santun, berperangai baik serta memupuk sikap saling menghormati sesama lain. Kesopanan dan kesusilaan dapat disahkan dari segi tingkah laku dan tutur kata seseorang. Bahasa yang lembut dan bersopan serta tingkah laku yang baik mesti boleh menjamin silaturahim yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Pepatah Melayu sering berkata, yang merah itu saga, yang kurit itu kundi, yang indah itu bahasa, yang baik itu budi. Selain itu, prinsip pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan
juga dapat memupuk sifat baik dalam hati nurani masyarakat. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Berkuasa, rakyat Malaysia mempunyai sikap rendah diri dan sentiasa bersyukur serta menghargai nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat turut berdasarkan panduan dan nilai melalui agama masing-masing. Agama bukan sahaja membolehkan mereka membezakan kebaikan dengan keburukan, malah berjaya mempererat solidariti sosial antara rakyat yang berlainan bangsa dan kepercayaan. Implisitnya, seseorang yang patuh dan taat kepada agama akan mempunyai budi pekerti yang mulia serta sikap tolong-menolong kepada orang yang bersusah. Bak kata pepatah, contong ditumbil, lemah diantung. Tegasnya, penghayatan rukun negara dapat memupuk sikap hemat tinggi dalam kalangan masyarakat. Suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah faedah penghayatan rukun negara dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonian di negara kita. Sejarah tamadun Cina membuktikan bahawa masyarakat yang sempurna hanya dapat diwujudkan melalui undang-undang. Dengan berdasarkan prinsip kedaulatan undang-undang, dapat melahirkan masyarakat yang mematuhi undang-undang. Kewujudan undang-undang memang akan menjamin keselamatan dan mengelakkan kekacauan di negara kita. Di Malaysia, undang-undang yang sedia ada memang efektif dalam membendung masalah seperti jenayah, penipuan, penindasan dan sebagainya. Keadaan ini dapat dibuktikan di mana kes-kes jenayah berada pada indeks yang rendah berbanding dengan negara-negara lain di rantau ini disebabkan penghayatan rukun negara oleh sebahagian rakyat Malaysia. Ditokok tambah lagi, kuasa kedaulatan dalam konteks undang-undang adalah merujuk kepada otoriti perundangan yang paling tinggi, iaitu Perlembagaan Negara. Kuasa ini signifikan bagi menjamin kebebasan asasi semua warga negara Malaysia. Walau bagaimanapun, kebebasan asasi tidak berarti masyarakat bebas melakukan apa sahaja sehingga melanggar undang-undang dan perlembagaan negara. Dalam Perkara 149, Perlembagaan Persekutuan dalam jelas menyebut bahawa undang-undang menentang perbuatan subversif, tindakan yang memudaratkan ketenteraan awam dan sebagainya. Bukan itu sahaja, perlembagaan juga memperuntukkan dengan cara keputusan awam dicapai dan kuasa diagih-agihkan secara serata antara institusi kerajaan, sama ada di pusat ataupun pada peringkat tempatan, untuk menetapkan hak-hak kewibawaan kerajaan demi mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil di samping mengelakkan berlaku pergolakan kuasa yang akan mengakibatkan huru-hara. Justifikasinya, penghayatan terhadap rukun negara dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonian. Akhir sekali, kepentingan rukun negara ialah dapat menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Berdasarkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, terdapat pengikatan antara raja dan rakyat. Rakyat akan mencurahkan taat setia yang sepenuhnya kepada raja, manakala raja akan menyediakan perlindungan kepada negara dan menawarkan kebajikan kepada rakyat. Hubungan mutualisme ini meletakkan asas kesetiaan dalam kalangan rakyat untuk memupuk semangat patriotisme yang dapat menyatu padukan rakyat. Lebih 600 tahun dahulu, taat dan setia kepada raja terbukti menjadi asas yang membantu membina Empire Kesultanan Melayu Melaka yang memerintah sehingga menjadikan Melaka berkembang maju dan dipandang tinggi di seantero dunia. Hal ini cukup membuktikan bahawa semangat patriotisme rakyat terhadap raja dan negara dapat menentukan kemujadian atau kejatuhan sebuah negara. Apabila rakyat memiliki kesetiaan terhadap pemerintah, pemerintah pasti bersemangat untuk membangunkan ekonomi negara. Sebaliknya, jika rakyat berpecah belah, huru-hara akan berlaku
dan pemerintah akan membajukan wang untuk membagi kemudahan awam yang rosak dan hilang perhatian untuk membangunkan ekonomi negara. Secara langsungnya, negara akan mundur dan kualiti hidup rakyat menurun. Tuntasnya, kepentingan rukun negara ialah dapat menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersulur bahawa sebenarnya terdapat banyak kepentingan yang akan diundang sekiranya kita mematuhi rukun negara. Namun, saya masih berasa keliru kepada adakah kita seharusnya mematuhi rukun negara. Apakah keburukan yang mungkin berlaku kepada kita? Saya ingin memintakan pendapat panel ketiga tentang persoalan ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan salam sejahtera. Melalui penerangan ahli panel pertama, kita dapat memahami apa itu rukun negara dan tujuan pembentukan rukun negara. Kita juga mendapati rukun negara telah membawa banyak kebaikan kepada masyarakat. Oleh itu, kita harus menghayati rukun negara dalam kehidupan seharian. Namun demikian, terdapat segelintir rakyat Malaysia telah mengabai prinsip rukun negara dan hal ini telah mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada Malaysia. Dalam konteks ini, saya akan membincangkan kesan-kesan negatif sekiranya mengabai prinsip-prinsip rukun negara. Prinsip rukun negara yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sila fikirkan, jika seseorang itu tidak mematuhi prinsip rukun negara pertama, mereka tidak akan mempercayai dunia ini merupakan ciptaan Tuhan dan juga tidak akan mempercayai agama masing-masing. Hal ini telah mengakibatkan pelbagai fahaman liberal seperti etis, gerakan LGBTQ, memasuki anjaran agama sesat dan perbuatan merendah-rendahkan agama lain mula menusuk masuk ke minda masyarakat Malaysia. Peranan yang dimainkan oleh Menteri Agama pada ketika itu akan menjadi tidak berkesan dan kurang efektif dalam memperkasakan institusi agama di negara kita. Sesetengah masyarakat mungkin memasuki anjaran sesat dan melancarkan serangan pengganas di seluruh Malaysia. Gerakan LGBTQ juga akan menular dengan cepat atas nama kebebasan bersuara. Mereka harus ingat bahawa kebebasan bersuara yang dikatakan oleh mereka harus mempunyai batasan dan mempunyai nilai agama. Selain itu, jika seseorang tidak mematuhi prinsip kepercayaan kepada Tuhan, kes jenayah akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan rakyat tidak mempunyai anjaran agama yang boleh membataskan mereka dalam pelbagai perbuatan. Jika kita mengabaikan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, ia akan meruntuhkan jati diri rakyat. Rakyat mudah terpengaruh dengan unsur negatif dari negara-negara barat dan tidak dapat membezakan sama ada perbuatan ini adalah betul atau salah. Prinsip rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Apabila prinsip rukun negara ini diabaikan oleh masyarakat, masyarakat Malaysia akan menganggap institusi beraja negara Malaysia adalah satu bahan lawak dan tidak akan menghormati pemimpin-pemimpin negara kita. Jika fenomena ini terus berlaku, fahaman anti-institusi raja akan mula berwujud di dalam masyarakat Malaysia. Akibatnya, terdapat segelintir masyarakat yang sepatutnya menghormati raja dan negara kita akan menggunakan bahasa kesat terhadap sistem institusi raja negara Malaysia dalam media sosial atau menyebarkan video yang memburuk-burukkan pemimpin dan kemudian telah dijadikan sebagai bahan jenaka di mata dunia. Melalui perbuatan seperti ini, telah jelas menunjukkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara sudah tidak dihormati oleh mereka. Mereka juga akan menjendakan kemurkaan raja terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan.
Mereka tidak akan lagi menghayati berapa pentingnya raja yang merupakan simbol kemegahan negara dan semangat raja berperlembagaan negara Malaysia dalam hati kita. Hal ini akan seterusnya menyebabkan fenomena tidak menghormati negara Malaysia berlaku. Hal ini dapat diperlihat dari segi kes yang menghina institusi negara kita sering berlaku seperti isu bendera jalur gemilang yang salah spesifikasi, isu lagu negaraku, isu jatah negara dan isu bahasa Melayu yang ditafsirkan atau ditukarkan secara sengaja. Golongan biadab seperti ini seolah-olah sengaja membakar api perkauman antara rakyat Malaysia dengan menghina lambang dan simbol raja dan negara. Di samping itu, rakyat yang tidak menghayati prinsip kesetiaan kepada raja dan negara tidak akan mengorbankan diri dalam melindungi kesejahteraan negara. Inilah kesannya akibat mengabaikan prinsip rukun negara kedua. Seterusnya, prinsip rukun negara yang ketiga dan keempat ialah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Apa yang akan berlaku sekiranya rakyat tidak menghormati prinsip-prinsip ini? Sekiranya undang-undang sesebuah negara itu tidak mempunyai kuasa antimoni sendiri, however dalam negara dan juga luar negara tersebut akan dicampur tangan oleh negara lain yang mempunyai kuasa besar dengan menggunakan pelbagai cara untuk mengawal negara itu dan juga melakukan pelbagai jenayah yang dapat mengelakkan diri daripada sekatan undang-undang. Jika semua rakyat Malaysia tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, semua perkara yang terkandung dalam Perlembagaan Malaysia termasuk soal hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumi Putra, kedudukan raja, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan agama Islam sebagai agama persekutuan akan menjadi perkara perikaian antara satu sama lain sehingga menjejaskan hubungan antara kaum yang selama ini. Tindakan seperti pengiftaran silibus luar negara dalam sistem pendidikan negara Malaysia adalah bercanggah dengan perlembagaan negara kita dan harus dielakkan. Bagi orang tidak menghayati prinsip rukun negara ini, dia hanya mementingkan kebaikan diri sendiri atau beranggapan diri sendiri adalah raja dan semua orang mesti mematuhi arahannya, dan jika seseorang itu mengingkari arahannya, dia akan bertindak menghukum mereka dengan cara sendiri. Orang seperti ini telah lupa negara berdaulat ini adalah didiri dengan perlembagaan yang cukup matang dan undang-undang yang diwujudkan ini adalah bertujuan untuk mengawal tingkah laku manusia dengan sopan. Hal ini juga akan menyebabkan keharmonian antara kaum dan masyarakatan dijejaskan. Prinsip yang terakhir ialah prinsip kesopanan dan kesusilaan. Apabila prinsip kesopanan dan kesusilaan ini diabaikan, maka lahirnya manusia yang tidak sopan dalam kalangan warga negara Malaysia. Perpaduan dan rasa hormat menghormati merupakan tembok yang besar antara masyarakat. Sebagai contohnya, seawal tahun 2018 telah berlaku isu rusuhan di Kuwait sehingga menyebabkan kematian anggota bomba yang tidak berdosa. Hal ini adalah kerana mereka tidak mempunyai prinsip ini dalam minda mereka dan akhirnya menyebabkan mereka bertindak mengikut nafsu marah tanpa pertimbangan rasional sehingga meragut nyawa insan tidak berdosa. Selagi kita masih bersifat tidak bertolak ansur antara satu sama lain dan mengabaikan rukun negara, kita tidak akan mampu mencapai matlamat rukun negara, iaitu mewujudkan perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kita masih terperangkap dengan perbezaan budaya dan kehidupan antara kaum yang telah menghalang negara ini untuk terus bersatu dan maju. Selagi kita tidak menjadikan matlamat rukun negara ini sebagai satu pentuju untuk menuju ke arah menjadi sebuah negara
di mana bangsa Malaysia bersatu padu, kita tidak akan mempunyai kehidupan yang aman dan harmoni. Dan faham pula, jika seseorang itu tidak mempunyai prinsip kesopanan dan kesusilaan, orang itu akan menghilangkan perasaan malu dan tidak menghayati nilai murni yang dia belajar sejak kecil lagi. Hal ini akan menyebabkan orang itu tidak mempunyai perasaan insaf sekiranya dia melakukan kesalahan. Kes gejala sosial seperti keganasan keluarga, pembuangan bayi dan juga membunuh orang yang tidak bermoral dan tidak boleh dimaafkan ini akan terus berlaku di negara kita. Rakyat akan mempunyai sikap mementingkan diri sendiri sehingga mengabaikan nyawa orang lain dan juga tidak akan menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan. Selain itu, pergaulan bebas juga akan berleluasan di seluruh masyarakat Malaysia. Generasi-generasi muda akan dipengaruhi oleh gejala ini dan mereka mungkin akan berlaku pergaulan bebas dan yang seterusnya menyebabkan pelbagai isu-isu kekeluargaan berlaku. Kesan-kesan buruk seperti ini akhirnya akan menjejas masa depan diri sendiri dan menyebabkan kemerosotan perabatan manusia. Kesimpulannya, terdapat pelbagai akibat yang sangat teruk akan berlaku disebabkan oleh rakyat Malaysia tidak mematuhi rukun negara. Yang paling serius adalah negara kita akan menuju ke arah merosot dan ekonomi negara terjejas. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mematuhi dan menghayati prinsip rukun negara dalam kehidupan harian kita untuk membantu Malaysia menjadi sebuah negara yang maju. Sekian, terima kasih. Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak dapat disangka lagi semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau memantapkan akhlak pelajar pada masa kini bakal terpapar bersatu tegur bercerai kita roboh. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli panel kita pada hari ini. Siapakah yang sebenarnya mengalaskan tanggungjawab utama bagi menggalakkan setiap individu mematuhi rukun negara dan apakah yang boleh dilakukan oleh pelbagai pihak? Saya persilakan panel kita yang seterusnya dahulu untuk memberikan sedikit ulasan. Terima kasih kepada saudara moderator. Pada pendapat saya, prinsip rukun negara merupakan nadi kepada Malaysia yang masih mempertahankan kesejahteraan dan kehormatan. Kesannya, para pelajar akan menghargai dan menghormati prinsip tersebut. Remaja kini melambangkan kebanggaan negara kerana merekalah akan memimpini tanah airnya bagai kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Selaras dengan itu, rukun negara bukan sahaja panduan kepada negara malak juga kehidupan. Natijanya, rukun negara melahirkan generasi yang berdisiplin dengan menyelami hakikat tersebut. Selain itu, pihak yang berkomitmen tinggi dan lebih efektif iaitu media massa, media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter memainkan peranan yang penting dalam perkara ini. Sebarang maklumat tentang prinsip ini akan disebarkan dalam masa yang singkat sekiranya menggunakan media massa sebagai medium penghantaran. Media sosial perlu berinisiatif untuk mewawarkan iklan atau maklumat tentang rukun negara di platform yang berkaitan. Sebaik sahaja iklan begini dibuat naikkan, lebih daripada beribu-ribu orang melihat dan menyelami mesej daripadanya. Walaupun aktiviti fizikal tidak dijalankan, objektif akan tercapai lebih luas. Lanjutan daripada itu, akhbar, majalah, buku dan sebagainya juga bertanggungjawab dalam hal ini. Walaupun media sosial hangat digunakan dalam kalangan anak muda, orang tua tetap membaca akhbar dan majalah untuk meluaskan pengetahuan mereka. Lebih-lebih lagi, 20% rakyat Malaysia masih menggunakan medium bercetak sebagai tapa mengenai ilmu pengetahuan. Bagi mereka, akhbar Malaysia seperti berita harian,
utusan Malaysia, Sinar Harian boleh mencetakkan akhbar yang mengandungi maklumat berkaitan rukun negara. Bahkan juga pihak tersebut seharusnya mengeluarkan berita berkaitan prinsip tersebut di bawah Undang-Undang Malaysia. Tambahan pula, Astro juga boleh melakukan tayangan yang berterusan di saluran tertentu. Apa yang dimaksudkan ialah Astro boleh mewawarkan iklan di saluran TV2. Hal ini membawa impak yang positif kepada masyarakat. Pendek kata, media massa mempunyai kuasa tertinggi dalam hal ini. Bertitik tolak daripada langkah sebelum ini, ada lagi beberapa cara untuk menghayati rukun negara. Salah satunya peranan ibu bapa. Saya amat mengalu-alukan kerjasama ibu bapa dalam perkara ini. Oleh sebab, ibu bapa merupakan insan yang paling berapat dengan sentiasa berada di sisi anak-anak. Ibu bapa mampu menukarkan persepsi anak-anak terhadap rukun negara. Ibu bapa seharusnya mendidik anak-anak tentang rukun negara dari sejak kecil. Seperti falsafah melentur bulu biarlah dari rumputnya. Mereka boleh menjelaskan kesangsingan anak terhadap prinsip ini. Anak-anak memahami konsep rukun negara secara mendalam. Ibu bapa juga boleh membawa anak-anak ke kempen pesta yang berkaitan. Usaha yang berterusan mampu membawa perubahan yang besar, iaitu anak-anak akan mula menghargai rukun negara. Seterusnya, ibu bapa perlu memberi sokongan kepada anak-anak yang melibatkan diri dalam aktiviti pertandingan yang berkaitan. Hal ini kerana sokongan daripada ibu bapa sendiri membolehkan anak-anak menyertai aktiviti lebih bersemangat. Adanya ibu bapa yang hanya memfokuskan kepada pembelajaran anak dan mengabaikan prinsip begini. Bagi mereka, pendidikan bersistem berperiksaan lebih mustahil daripada ilmu pengetahuan. Pandangan saya, ilmu pengetahuan yang merangkumi prinsip begini amat penting dan membawa ke arah kejayaan. Jelasnya, ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang tinggi dalam menghayati rukun negara. Peranan kerajaan merupakan pihak yang terbesar sekali dalam hal ini. Pihak yang berkomitmen tinggi ini mampu menukarkan segala sistem demi membolehkan penduduk menghayati rukun negara. Misalnya, pihak yang berkuasa ini boleh mengemaskinikan format pendidikan moral dan sivik dengan menerapkan kriteria rukun negara. Hal ini dapat mengawal ilmu rukun negara yang diberikan kepada pelajar tidak tertinggal. Lagipun, kerajaan perlu memutuskan bahawa tugasan projek salah satu subjek harus merangkumi prinsip rukun negara yang menyumbang markah tugasan. Daripada ini, pelajar lebih menumpukan perhatiannya ke atas tugasan dan belajar ciri-ciri rukun negara. Lantarannya, pihak kerajaan juga boleh menganjurkan kempen pesta berkaitan ini secara besar-besaran. Tegasnya, bantuan daripada pihak ini amat diperlukan demi menghargai rukun negara. Inilah pandangan saya. Sekian, terima kasih. Begitu panjang lebar penjelasan ahli panel keempat kita tentang cara-cara menghayati rukun negara. Begitu juga penjelasan dan penerangan dari ahli panel yang lain. Ucapan ribuan terima kasih kepada kesemua ahli panel atas kesudian untuk memberikan penjelasan berkaitan rukun negara asas Malaysia. Namun, selepas menerima idea yang baik lagi matang daripada beberapa ahli panel kita, saya terdapat sedikit persoalan yang ingin ditanya kepada ahli-ahli panel. Pertamanya, Profesor Zhi Tian telah mengatakan bahawa rusuhan 13 Mei ialah punca utama untuk mendorong kewujudan rukun negara. Namun, adakah perbezaan yang dapat membuktikan keberkesanan rukun negara? Bukti yang pertama ialah selepas kewujudan rukun negara, masalah pergauman antara masyarakat yang berpunca daripada jurang perbezaan sosial ekonomi antara kaum Melayu dan Cina serta kaum India telah diselesaikan. Hal ini dikatakan kerana semasa zaman penjajahan British,
Tasa Putra dan Perintah British telah memecahkan perpaduan kaum antara kaum Melayu, Cina dan India yang mendiami tanah Melayu. Tasa ini juga telah menyebabkan jurang ekonomi dan mendorong kepada jurang pendidikan kerana kehidupan setiap kaum diasingkan mengikut kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, kaum Cina meninggal di kawasan pantai untuk memajukan ekonomi tanah Melayu dan juga lompong biji timah untuk menyentuh kekayaan tanah Melayu untuk mencapai matlamat British. Manakala masyarakat Melayu menjalankan ekonomi secara diri. Mereka menjalankan ekonomi dengan berskala kecil dan pengeluaran sumber ekonomi mereka seperti kebun dan sebagainya tidak begitu meluas untuk membolehkan British memegang ekonomi tanah Melayu. Pihak British tidak menggerakkan perkembangan ekonomi tanah orang Melayu kerana mereka ingin mengegalkan keadaan orang Melayu sedia ada. Oleh itu, hal ini telah memberi kesan kepada masyarakat tanah Melayu pasca merdeka dengan perbezaan status sosial ekonomi antara kaum. Oleh itu, Majlis Gerakan Negara telah ditubuhkan pada 17 Mei 1969. Magelang telah mewujudkan Rukun Negara sebagai ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun negara telah menjadi bantuan bagi rakyat Malaysia untuk bertindak dan berfokus untuk membina masyarakat yang bersatu, demokratif, adil, bebas dan saintifik. Buktinya, kerajaan telah menunjukkan tasa ekonomi baru DEB. DEB bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi antara semua kaum yang tinggal di Malaysia dan mencapai kehidupan yang harmoni. DEB juga bertujuan untuk mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, budaya, penempatan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Ya, jelaslah bahawa pengurangan jurang ekonomi antara kaum telah mengelakkan perkara sebegini mengulang sekali lagi. Dan haraplah rakyat Malaysia boleh saling bertolak ansur dan memahami antara satu sama lain untuk bersama-sama menubuhkan Malaysia di samping menghindarkan rusuhan kaum. Sekali lagi, terima kasih kepada Profesor Zhi Tian. Seterusnya, begitulah banyak tujuan rukun negara yang telah cek keing bentang. Tapi, adakah kesemua prinsip-prinsip ini masih boleh digunakan pakai pada masa kini kerana rukun negara ini telah diumumkan sejak tahun 1970? Adakah rukun negara ini telah tertinggal oleh zaman ini? Ya, moderator, pada pendapat saya, rukun negara masih boleh digunakan pakai pada masa kini. Prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan harus ada pada setiap warga negara kerana kepercayaan beragama yang positif dapat mewujudkan keharmonian antara agama dan kaum. Semua agama membolehkan penganutnya menjadi seorang yang baik dari segi tingkah laku dan tata susila. Tiada agama di dunia ini yang mengajar penganutnya membuat keburukan. Jika masyarakat tidak mengamalkan agama masing-masing, maka negara kita akan terdiri daripada rakyat yang kurang ajar dan tidak beradab sopan. Maka negara kita akan menjadi huru-hara. Pendapat saya berkompromi dengan penerangan ahli panel KOI. Agama diberikan sebagai kompas dan kemudi ketika terabai-abai di tengah-tengah samudera. Dalam erti kata yang lain, agama mendidik seseorang untuk membezakan yang mana anta, yang mana beras, yang mana intan, yang mana kaca. Menurut kata-kata pujangga, sesungguhnya bangsa akan kekal utuh selaginya aklanya masih tepuk. Jika akal sudah lumpuh, mereka pun akan lenyap. Menerusi rukun negara kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Institusi raja haruslah dihormati kerana ia merupakan lambang dan payung kedaulatan negara. Namun, perbuatan memperlekeh dan menghina raja turut menjadi satu gejala di media sosial. Sedangkan raja dan rakyat tidak boleh dipisahkan kerana raja umpama pohon dan rakyat adalah akarnya. Oleh itu, hal ini membuktikan bahawa kesetiaan kepada raja dan negara masih suatu elemen yang harus dipandang tinggi oleh semua pihak. Betul, kesetiaan kepada raja dan negara merupakan sesuatu semangat yang boleh menyatupadukan rakyat di samping mengelakkan perpecahan antara rakyat. Prinsip rukun negara ketiga,
keluruhan perlembagaan, menekankan kepada rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan persekutuan yang merupakan sumber perundangan tertinggi negara. Semua yang terkandung dalam perlembagaan termasuk soal hak-hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera, kedudukan raja, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan Islam sebagai agama persekutuan adalah satu kontrak sosial berasaskan kompromi antara kaum. Sekiranya semua kandungan ini tidak dipatuhi oleh masyarakat, keharmonian negara kita mesti akan tergugat. Oleh sebab itu, rukun negara masih berkaitan rapat dengan kita pada masa kini. Ya, perlembagaan telah dijadikan sesuatu asas kepada Undang-Undang Malaysia dan telah menetapkan hak-hak asasi serta tanggungjawab rakyat Malaysia. Rukun negara keempat, kedaulatan undang-undang, menerangkan keperluan undang-undang untuk kawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Undang-undang di Malaysia menjamin kehidupan masyarakat bergerak dengan lancar dan teratur tanpa sembarang kekacauan. Manakala rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan perlu diamalkan dan disemak dalam diri setiap orang bagi membentuk individu yang berdisiplin serta berakhlak tinggi sekaligus mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Aktiviti melontarkan kata-kata kesan, memaki hamun, melakukan buli cyber dan menyebar berita palsu hanya melambangkan ketidaktamadunan sesuatu bangsa. Oleh itu, amat pentinglah untuk masyarakat mengamalkan prinsip ini pada masa kini. Saya amat faham penjelasan daripada Cik Keing. Beliau telah menunjukkan bahawa konsep-konsep dalam rukun negara boleh diguna pakai pada setiap zaman selaginya rakyat Malaysia masih memegang norma masyarakat yang sama, menuntut nilai murni yang baik, mematuhi peraturan dan undang-undang dengan tegas dan akhir sekali mengikut agama dengan khusyuk. Terima kasih kepada huraian yang jelas dan yang lagi terang yang dapat menjawab soalan saya dengan baik daripada Cik Keing. Selanjutnya, memang begitu banyak kesan buruk yang akan dibawa sekiranya kita tidak mematuhi rukun negara seperti apa yang dikatakan oleh Inspektor Liu. Persoalan saya sekarang ialah negara Amerika seperti kita sedia maklum juga merupakan sesebuah negara yang terdiri daripada berbagai kaum. Bolehkah negara tersebut mempraktikkan rukun negara yang serupa dengan negara kita untuk mengatasi krisis kaum dalam negara Amerika? Terima kasih atas soalan daripada moderator. Pada pendapat saya, sekiranya rakyat Amerika mengamalkan prinsip rukun negara seperti negara kita, mereka dapat mengatasi krisis kaum dalam negara mereka. Hal ini adalah kerana krisis kaum di negara Amerika merupakan satu isu yang disebabkan oleh perasaan tidak ingin bertolak ansur terhadap kaum yang lain. Jika negara Amerika mempraktikkan rukun negara yang serupa dengan negara kita, ini dapat memperkukuhkan semangat persatuan dalam kalangan rakyat negara Amerika. Hal ini kerana prinsip rukun negara kita telah mengajar rakyat Malaysia cara bertolak ansur dan semangat bersatu padu antara satu kaum dengan kaum yang lain. Melalui prinsip yang serupa dengan rukun negara, rakyat negara Amerika dapat mempelajari kepentingan semangat persatuan dan belajar cara hidup kaum lain dan seterusnya mewujudkan sesebuah negara yang aman dan damai seperti negara Malaysia. Selain itu, negara Amerika dapat melahirkan masyarakat yang adil dan saksama di mana mereka akan berkongsi kemakmuran negara dengan semua rakyat Amerika jika mempunyai prinsip serupa dengan rukun negara. Krisis kaum di negara Amerika yang disebabkan oleh ketidakadilan yang keterlaluan dapat diselesaikan jika semua rakyat dapat menerap prinsip tersebut dalam minda dan juga kelakuan mereka dalam kehidupan seharian. Negara Amerika akan melayan
semua rakyat Amerika dengan adil dan saksama tanpa mengira kaum. Hal ini seterusnya membantu menyelesaikan masalah krisis kaum negara Amerika. Ini adalah pendapat saya bagi soalan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penerangan yang baik daripada Inspektor Liu Weihan. Namun, saya mempunyai idea yang sedikit berbeza dengan anda. Saya berpendapat bahawa rukun negara tidak dapat mengatasi masalah diskriminasi antara kaum di negara Amerika. Pertamanya, negara Amerika akan menerima migrasi antarabangsa yang berjuta-juta setiap tahun. Walaupun dasar ini boleh membolehkan negara Amerika menerima pakar dalam pelbagai bidang dari seluruh pelosok dunia. Namun, hal ini juga akan memburukkan lagi masalah perkauman. Bukan sahaja pakar dari negara lain tiada semangat kekitaan kepada negara Amerika, rakyat di Amerika juga akan mempunyai perasaan benci kepada pendatang asing kerana mereka telah menggugat peluang pekerjaan rakyat Malaysia. Selain itu, kekurangan undang-undang untuk mengelakkan kuasa pihak polis juga menjurus kepada ketidakadilan pihak polis dalam melaksanakan tugas dan kewajipan. Ketidakcekapan dalam undang-undang ini akan menjadi halangan kepada negara Amerika untuk mengatasi masalah perkauman secara sempurna, dan isu ini tidak dapat diatasi dengan rukun negara sahaja. Khasnya dalam situasinya, rakyatnya boleh memegang senjata. Jadi, saya akan berpendapat bahawa Amerika tidak dapat mencontohi negara kita. Walau bagaimanapun, terima kasih atas fikiran yang benar dan membina daripada Inspektor Liu. Soalan saya yang terakhir ingin bertanya ahli panel keempat. Sekiranya tiada tuntutan daripada pihak luar, bolehkah seseorang individu dapat mematuhi rukun negara dengan berdikari, dan bagaimana seseorang tersebut boleh memastikannya tidak melanggar prinsip-prinsip rukun negara? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator untuk mengemukakan soalan begini. Pada pendapat saya, seseorang individu boleh dapat mematuhi rukun negara dengan berdikari. Rukun negara merupakan pedoman hidup kita. Kita tidak boleh mengabaikan prinsip tersebut. Seseorang boleh memastikannya tidak melanggar prinsip-prinsip rukun negara dengan sentiasa menghayati prinsip tersebut. Walaupun tiada tuntutan luar, rakyat boleh mematuhi rukun negara dengan mencontohi peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di negara kita yang merupakan sejarah di negara kita. Saya percaya bahawa setiap peristiwa yang telah berlaku di negara kita pasti berpandukan rukun negara. Sekian, terima kasih. Saya bersetuju dengan isi ahli panel keempat yang terakhir. Menurut kata-kata daripada pujangga Ahmad Fauzi, sejarah bukan sahaja seni bernostalgia, tapi sejarah adalah ibrah pelajaran yang bisa kita tertarik ke masa sekarang untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Pernyataan di atas telah jelas menunjukkan betapa pentingnya peranan sejarah dalam membentuk seseorang remaja yang rasional, dinamis lagi berketerampilan. Baiklah, sekarang sudah sampai sesi soal jawab. Sekiranya para hadirin ada apa-apa soalan, boleh buka mic dan tanya atau enter dalam chat box itu. Soalan pertama daripada Hiran Rao, anak lelaki Venkata Rao. Soalan saya kepada ahli panel 1, Saudari Zitian. Bagaimana rukun negara boleh menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju sebagaimana maklumat wawasan 2020? Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, rukun negara boleh menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju sebagaimana maklumat wawasan 2020 dengan membentuk masyarakat yang bersifat liberal terhadap tradisi kebudayaan. Dengan ada rukun negara, masyarakat akan lebih bersatu padu, saling menghormati dan mempunyai amalan sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak di Malaysia. Bukan itu sahaja, masyarakat dapat bebas mengamalkan agama, adat resam
dan kebudayaan mereka sendiri tanpa menyebabkan pergaduhan disebabkan salah faham antara satu sama lain. Selain itu, dengan ada rukun negara yang menekankan prinsip keluhuran perlembagaan, Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang maju dengan cara mewujudkan masyarakat yang memelihara cara hidup demokratik. Hal ini dikatakan kerana perlembagaan negara dapat menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatan politik rakyat asalkan tidak melanggar undang-undang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih daripada jawapan ahli panel 1. Seterusnya, soalan daripada ketiga. Soalan kepada panel 4. Apakah peranan yang dimainkan oleh rukun negara dalam pandemik COVID-19 ini? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator dan juga saudari Kitika atas mengemukakan soalan yang amat bagus ini. Dalam keadaan dunia terus berusaha menangani perang asimetri COVID-19, semangat nasionalisme memainkan peranan penting untuk memupuk sentimen perpaduan dalam kalangan rakyat. Sentimen perpaduan lazimnya dikemuncak pada waktu krisis kemanusiaan melanda sesebuah negara. Ini kerana fitnah kelangsungan hidup dan kebergantungan antara satu sama lain amat penting ketika berlakunya krisis kemanusiaan. Ia mewujudkan teras semangat nasionalisme apabila kebersamaan wujud dalam konteks lebih besar seperti kepentingan memastikan keselamatan negara. Sesungguhnya kebijaksanaan Perdana Menteri memperkenalkan konsep keluarga Malaysia adalah bertepatan pada waktunya ke arah mengukuhkan lagi kesepaduan dan keharmonian kaum dalam usaha membawa keluar negara daripada penularan pandemik COVID-19 sekaligus untuk memperkukuhkan keluarga Malaysia dalam menghadapi cabaran mendatang pasca COVID-19. Konsep keluarga Malaysia adalah telah dirancang berpandukan prinsip hukum negara. Kelima-lima prinsip ini menjadi panduan bagi konsep tersebut yang membantu kita dalam pandemik ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih daripada ahli panel keempat. Seterusnya, soalan daripada Lee Yishen. Selamat petang, saya ingin tanya ahli panel 3 tentang mengapakah terdapat segelintir rakyat Malaysia pada zaman ini masih mengabaikan rukun negara. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada soalan ini. Pada pendapat saya, mereka masih mengabaikan rukun negara adalah kerana mereka kurang kesedaran terhadap kepentingan menjalani hubungan baik antara kaum demi kesejahteraan negara. Mereka menganggap budaya kaum yang lain tidak berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Hal ini akan membawa kesan buruk yang telah saya jelaskan sebelum ini. Selain itu, mereka mengabaikan rukun negara adalah disebabkan pengaruh keluarga terhadap individu tersebut. Jika seseorang itu, ibu bapanya mempunyai fikiran yang tidak terbuka dan ekstrim terhadap kaum yang lain, lama-kelamaan, mereka akan dijejas oleh ibu bapa mereka dan mereka juga tidak akan mematuhi rukun negara. Tambahan pula, mereka mengabaikan rukun negara kerana mereka mungkin mengalami tekanan dalam kehidupan mereka dan orang seperti ini kebanyakan akan mengabaikan prinsip rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Hal ini seterusnya akan mengakibatkan mereka melakukan pelbagai gejala sosial untuk melepaskan tekanan kehidupan mereka. Masalah sistem pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan segelintir rakyat Malaysia mengabaikan rukun negara pada zaman ini. Sistem pendidikan di Malaysia telah mewujudkan sekolah rendah menjadi sekolah rendah Cina, Melayu dan juga India. Hal ini telah menyebabkan mereka tidak memahami konsep perpaduan di dalam rukun negara. Oleh kerana mereka hanya bergaul dengan kaum masing-masing sejak kecil lagi, mereka akan berasa kekok apabila belajar bersama-sama di sekolah menengah dan juga universiti dengan kaum yang lain. Kelakuan mereka seperti ini adalah kerana mereka telah mengabaikan prinsip-prinsip rukun negara. Inilah jawapan saya atas soalan ini. Terima kasih. Terima kasih ahli panel ketiga. Seterusnya, soalan daripada Ruyen.
Selamat sejahtera, saya ingin bertanya kepada ahli panel 2, bagaimana penghayatan rukun negara dapat mengurangkan jenayah cyber? Dipersilakan. Terima kasih moderator. Jika semua prinsip dalam rukun negara diamalkan, pengguna internet mampu mengawal diri daripada melakukan jenayah cyber. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan, pengguna internet akan mematuhi ajaran Tuhan dengan menjauhi diri daripada tindakan yang mendatangkan keburukan. Contohnya, pengguna internet tidak akan menjalankan penipuan wang secara atas talian untuk menjaga marak diri. Selain itu, dengan mengamalkan kedaulatan undang-undang, pengguna internet akan menghormati dan mematuhi penguatkuasaan undang-undang negara. Sebagai individu yang bertanggungjawab, undang-undang cyber seperti Akta Komunikasi dan Multimedia, Akta Tanda Tangan Digital, dan Akta Jenayah Komputer perlu dipatuhi. Misalnya dalam Akta Komunikasi dan Multimedia, penyebaran berita palsu adalah diharamkan. Selain itu, berdasarkan prinsip kesopanan dan kesusilaan, pengguna internet juga akan meluahkan perkataan secara berhemah. Penggunaan kata-kata kesat yang menyebabkan isu buli cyber dapat dielakkan. Oleh itu, penghayatan rukun negara dapat mengurangkan jenayah cyber. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada jawapan daripada ahli panel kedua. Selanjutnya, soalan daripada Lim Cije. Saya ingin tanya kepada ahli panel 1, pada pendapat anda, bagaimana cara masyarakat memanifestasikan prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dalam kehidupan? Dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, cara kita untuk memanifestasikan prinsip kedua dalam rukun negara ialah kita hendaklah meletakkan kepentingan negara mendahului kepentingan sendiri. Sebagai contoh, seseorang elit hendaklah meluangkan masa mereka untuk berlatih bersungguh-sungguh supaya dapat mendapat bingan dalam berbagai pertandingan yang besar seperti Olimpik. Dengan tindakan ini, seseorang elit itu dapat membuktikan bahawa dia merupakan seseorang yang setia kepada negara kerana dia telah berkorban masa sendiri dan tenaga yang besar untuk membanggakan negara. Selain itu, cara yang kedua ialah kita seharusnya menolak penyebaran maklumat yang memburukkan nama negara. Perkara ini sering terjadi melalui penyebaran kabar angin dari masyarakat luar yang menyebabkan kejatuhan imej sesebuah negara. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang taat setia kepada raja dan negara, kita wajar dapat membezakan sama ada berita itu ialah sahih atau palsu. Bukan itu sahaja, kita juga hendaklah menolak pandangan mereka dan menghentikan tindakan mereka yang merendahkan nama negara kita apabila mendapati sesiapa yang sedang memburukkan nama negara kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan daripada ahli panel 1. Dan akhir sekali, soalan daripada Low Meiji. Soalan kepada mana-mana ahli panel, sila buktikan bahawa maklumat rukun negara telah berjaya direalisasikan. Dipersilakan. Terima kasih moderator. Pada pendapat saya, matlamat rukun negara telah berjaya direalisasikan kerana keamanan telah dicapai. Contohnya, perbalahan kaum seperti peristiwa 13 Mei tidak berlaku lagi dan rakyat kita hidup dalam suasana aman. Selain itu, ekonomi negara juga dalam keadaan stabil. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengagihan kekayaan ekonomi yang sama rata. Seterusnya, kesejahteraan negara juga diakui oleh dunia. Negara kita sentiasa dalam aman dan damai dan tidak seperti negara lain yang huru-hara seperti negara Hong Kong dan negara Iraq. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita telah membincang tema kita secara mendalam dan masanya juga sampai habis. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi. Burung merpati terbang tinggi, hinggap seekor di dahan jati. Rukun negara terselamat di hati, moga kita bertemu lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Andai ada terkasa bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.